Okey, Assalamualaikum semua. Untuk kali ini cikgu akan kongsikan beberapa soalan dan akan membimbing kamu untuk selesaikan masalah yang melibatkan kuasa 2 dan kuasa 3. So mari kita lihat soalan yang pertama dahulu. Soalan nombor 3. Rajah menunjukkan sebuah segi empat sama yang dilukis oleh Siti. Sebuah segi empat sama. Dia menyatakan panjang sisi segi empat sama itu ialah 8 unit. Tunjukkan bagaimana anda mengesahkan jawapan Siti. So ni masalah kita. Kita perlu tunjukkan. So segi empat sama ni, Siti menyatakan bahawa satu sisi ni, ni sisi yang dinyatakan ni adalah panjangnya 8 unit. Tapi sekarang kita lihat dulu rajah yang diberi. Kalau berdasarkan rajah ni, segi empat sama ni dilukis dalam satu grid. Satu grid titik-titik ni. Di mana setiap titik ni menunjukkan unit. So di sini sampai bawah ni kita ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unit. Sama juga tapak dia pun ada 5 unit. Sekarang ni kita lihat segitiga ni. Kalau lihat di sini, daripada bucu atas ni sampai ke tengah kita ada 2 unit tu. 1, 2. So ni panjang dia 2. Dan kalau lihat daripada bucu kanan ke tengah, ke titik pusat ni, ada 2 unit. 1, 2. Sorry. 1, 2. Ada 2 unit juga. So kita dapat membentuk satu segitiga. Cuba tengok ni segitiga kita. So sekarang ni kita keluarkan sekejap segitiga kecil kita ni di sini. So kita ada satu segitiga sudut tegak dengan ukuran tapaknya 2 dan tingginya 2. Kita dah keluarkan satu segitiga kecil. Sekarang ni kita gunakan sekejap konsep luas segitiga. Bagi luas segitiga, formula dia ingat lagi tak? 1/2 darab tapak darab tinggi. So kira-kira sekejap luas segitiga kecil ni, tapak dia tadi 2. Dan tingginya 2. So 1 dapat 2. Sekarang ni bagi satu segitiga kecil, nilai luasnya adalah 2 unit persegi. Tapi sekarang ni dalam segitiga kita ni ada berapa segitiga kecil? Cuba lihat sama-sama. Kita lihat sama kalau kita cantumkan garisan sini, sini. Cuba kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4. So kita ada 4 segitiga kecil yang sama. So step kedua yang kita kena buat adalah, kita dah tahu luas satu segitiga kecil adalah 2 unit persegi. So sekarang ni untuk satu segi empat sama yang kotak merah ni, kita ada 4 segitiga. So kita ada luas 4 segitiga sama dengan 4 darabkan dengan 2 tadi yang dekat atas ni. So kita akan dapat 8. Sebab kita cari luas kan. So unitnya adalah unit persegi. Sekarang ni kita dah ada luas segi empat sama tadi. Luas segi empat sama dengan 8 unit persegi. Sekarang ni Siti kata sisi panjang sisi empat sama itu, ni segi empat sama kita. Setiap sisi panjangnya dikatakan 8 unit persegi. 8 unit persegi. Sekarang ni cuba ingat balik konsep luas. Luas bagi segi empat sama. Luas segi empat sama. Ingat, bila segi empat sama, setiap sisinya mestilah sama panjang. Katakanlah panjang tapaknya X. Jadi lebarnya juga adalah X. So bagi luas satu segi empat sama yang kita tak tahu nilainya adalah panjang darab lebar.
Okey, di mana panjangnya adalah X darabkan dengan lebar X juga. So kita akan dapat X kuasa 2. Okey, maka terbitlah satu persamaan, iaitu X kuasa 2 sama dengan 8. So nak buktikan betul ke? Okey, X kuasa 2 ni menunjukkan panjang darab lebar segi 4 sama kita ni tadi. Okey, so nak buktikan yang X, okey, panjang sisi ni adalah set 8. Okey, kuasa 2 ni kita bawa seberang dah akan jadi kunci kuasa. So kita akan dapat X sama dengan set 8. So terbuktilah di sini. Okey, selesai soalan nombor 3. Okey, next kita tengok soalan nombor 4. Nombor 4. Okey, baca situasi sama-sama. Satu kawasan mendarat untuk helikopter adalah berbentuk segi 4 sama. Okey, dia bagi tahu clue lagi sekali, segi 4 sama dan mempunyai luas 400 meter persegi. Okey, gunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari panjang sisi kawasan mendarat itu. So kita perlu gunakan kaedah pemfaktoran perdana. Okey, sekarang ni kita perlukan teknik membayangkan. Okey, bayangkan kita ada satu tapak mendarat helikopter yang saiz dia segi 4 sama. Okey, cuba lukis segi 4 sama sekejap. Okey, kita gambarkan. Okey, ni helipad kita, tempat helikopter mendarat. Okey, segi 4 sama dan mempunyai luas 400 meter persegi. Okey, 400 meter persegi ni, okey, 400 ni adalah nilai bagi kuasa 2 sempurna. Okey, bagi digit, bagi nilai 20 darab 20. Okey, cuba cek balik 20 darab 20. Betul tak? 20 darab 20 adalah 20 kuasa 2. So nilai dia adalah 400. Okey. So sekarang ni kita dah tahu dah. Okey, helipad kita ni, tempat helikopter mendarat ni segi 4 sama. Okey, bila segi 4 sama, setiap sisi dia ni sama panjang. Okey, dan keluasan helipad kita ni, tempat helikopter mendarat ni adalah 400 meter persegi. Okey, 400 meter persegi. Di mana bila segi 4 sama, maksudnya panjang dengan lebar ni mestilah sama panjang. Okey, kita andaikan X dengan X. Okey, tapi sekarang ni disebabkan 400 ni adalah nombor bagi kuasa 2 sempurna. Okey, kita boleh cek dekat kalkulator terus. 20 kuasa 2 adalah 400, ataupun kalau nak cek secara terbalik, gunakan kaedah punca kuasa 2. Okey, punca kuasa bagi 400 adalah 20. So kita dah tahu dah panjang dan lebar dia ni adalah 20 dengan 20. Tapi sekarang ni kita diminta untuk gunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk cari panjang sisi kawasan mendarat itu. So kena buktikan betul ke tapak dia ni adalah tapak helikopter mendarat ni adalah kuasa 2 sempurna. Okey, so sekarang ni bila menggunakan kaedah pemfaktoran perdana adalah, okey, kita ambil di sini. Okey, sekarang ni luas kita 400. Okey, bila kaedah, ingat kaedah pemfaktoran perdana terus guna kaedah ranting. Okey, so sekarang ni cuba fikirkan apa dapat 400. Okey, disebabkan kita dah tentukan tadi 20 dengan 20, so terus ambil nilai 20 dengan 20. Okey, 20 20. Okey, tapi kena ingat, bila nak buktikan kuasa 2 sempurna, maksudnya kita mesti ada dua kumpulan nombor yang sama. Kalau 20 dengan 20, okey, memanglah ada dua kumpulan. Okey, baru 1, 2, tapi belum membuktikan lagi. Okey, sekarang ni lagi satu, 20 ni pula bukanlah nombor perdana. Okey, kita pecahkan lagi. Okey, bila pecahkan lagi, apa darab apa dapat 20. Cuba fikirkan. Okey, so yang kita dapat adalah 4 darab 5. Okey, 20 yang kat belah kanan ni pun sama, 4 darab 5. Okey, so kita ada dua grup sekarang ni. Okey, 4, 5 dengan 4, 5. Okey, tapi sekarang ni, okey, kita nak buktikan melalui kaedah pemfaktoran perdana 4 dengan 5. Okey, sekarang ni kita dah ada dua kumpulan nombor. Okey, dah ada dua kumpulan nombor. Tapi sekarang ni kita nak guna kaedah pemfaktoran perdana, which means kita nak guna nombor perdana. Okey, adakah 4 nombor perdana? 4 bukanlah nombor perdana, maka kita perlu pecahkan lagi untuk dapatkan nombor perdana. So kalau di sini kita pecahkan 4 ni, apa darab apa dapat 4. So dengan menggunakan nombor perdana kita dapat 2 darab 2. Okey, 5 ni biarkan saja. Okey, 4 dekat belah kanan ni pun sama, 2 darab 2. Okey, 5 bawa turun. Okey, so kita ada kumpulan baru. Okey, 2, 2, 5 dengan 2, 2, 5. Okey, sekarang cuba cek dekat kita punya kelompok nombor ni, adakah semua nombor perdana? 2 nombor perdana kan? 2 dengan 5. Okey, ni kumpulan 1. Kumpulan yang kedua pula adalah 2, 2, 5, which is sama. Okey, digit dia dengan kumpulan yang pertama.
Dan nombor-nombor yang ada dalam kumpulan ni adalah nombor perdana. Ingat, mesti kena guna nombor perdana. So, dengan cara ini, kita dapat buktikan bahawa Okey. Ni ya, dua kumpulan kecil kita tadi, 225 dengan 225. Okey. So 400 ni sebenarnya adalah kuasa 2 sempurna dengan cara 2 darab 2 darab 5 darab 2 darab 2 darab 5. Okey, dah terbukti. Boleh, ni untuk masalah nombor 4. Okey, cuma sekarang ni soalan dia gunakan kaedah perputaran perdana untuk mencari panjang sisi kawasan mendarat. Okey. So panjang sisi kawasan mendarat, kita ambil lah satu kumpulan kecil ni kan. Ini. So boleh carikan panjang sisi. Maka panjang sisi sama dengan 2 darab 2 darab 5. So kita akan dapat 20 meter. Boleh? Ni untuk cara nak selesaikan masalah nombor 4. Baik, kita teruskan dengan masalah nombor 5. Okey, berdasarkan ayat matematik di atas, okey, ni dia dah bagi kita satu pernyataan dalam kotak ni. Okey. Fong Yi menyatakan bahawa 512 adalah kuasa 3 sempurna. Okey, terangkan bagaimana anda menyokong jawapan Fong Yi. Okey. So sekarang ni 512 ni Fong Yi kata dia adalah kuasa 3 sempurna. Okey. Kuasa 3 sempurna. Okey. Terangkan bagaimana anda menyokong jawapan Fong Yi. Okey, perasan tak? Dalam pernyataan dalam kotak ni diberikan 512 ni adalah hasil darab bagi 3 kumpulan nombor. Okey. Which is 2 darab 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 2. Okey. So sebenarnya, okey, kita perhatikan macam ni je. 512 ni Fong Yi kata adalah kuasa 3 sempurna. Okey, kita cuma nak mengesahkan dia, adakah betul ke tidak. Okey, sekarang ni dalam pernyataan ni dibagi, okey, 512 ni adalah hasil darab bagi 3 kumpulan nombor. Okey, di mana bagi 3 kumpulan nombor ni setiap nombor dalamnya mempunyai nilai yang sama. Okey, 222, 222 dan 222. So kita boleh katakan yang 512 ni merupakan kuasa 3 sempurna. Okey, ada satu lagi cara yang kita boleh pakai. Okey, sekarang kita ambil 512. Okey. 512. Okey, ni nombor kita. Okey, sebenarnya nak buktikan dia kuasa 3 sempurna. Okey, kalau kuasa 2 sempurna, kalau kuasa 2 dia mesti pecahkan kepada 2. Okey, tapi bagi kuasa 3 sempurna kita mesti pecahkan kepada 3. Okey, sekarang ni cuba fikirkan sekejap. 512. Okey, kita nak pecahkan bagi berapa? Okey, kita main dengan CP sikit. Okey, bagi 512 ni kita main dengan 6, 7, 8, 9. Okey, 6 kuasa 3, 7 kuasa 3, 8 kuasa 3, 9 kuasa 3. Okey, cuba cek 6 kuasa 3 berapa. 6 kuasa 3 nilai dia 216. Okey, tak nampak Okey, ni 7 kuasa 3 pula nilai dia 343. Okey, 8 kuasa 3 pula nilainya 512. Okey, kita dah jumpa dah 8. Okey, so 512 ni adalah 8 darab 8 darab 8. Nampak tak? Terpecah 3. Okey, tapi sekarang ni, okey, sekarang tengok betul-betul. Okey, kita dah pecahkan. 512 ni adalah hasil darab bagi 8 dan 8 dan 8. Okey, ingat kalau kuasa 2 kita pecahkan kepada 2 kelompok nombor. Tapi kalau kuasa 3 kita pecahkan kepada 3 kelompok nombor menggunakan kaedah perfaktoran perdana. Okey, tapi sekarang ni kita fikirkan, adakah 8 ni nombor perdana? Bukan kan? Okey, so sekarang ni kita pecahkan lagi. 8 ni adalah hasil darab bagi 4 darab 2. Okey, 4 darab 2. 4 darab 2. Okey, pun sama, kita masih ada 3 kelompok nombor yang identical, yang sama. Okey, tapi sekarang ni fikirkan lagi, adakah 4 nombor perdana? Bukan. Maka di sini kita kena pecahkan lagi 4 ni kepada, okey, 2 darab 2. Okey, 2 yang ni bawa bawah terus. Okey, 4 yang ni juga adalah 2 darab 2. Ni 2. Okey, 4 ni juga 2 darab 2. 2 sini bawa bawah. Okey, so
So kita dapat satu lagi kelompok nombor yang baru, iaitu 2 darab 2 darab 2, 2 darab 2 darab 2 dan 2 darab 2 darab 2. Okay. So kat sini mengesahkan bahawa untuk mendapatkan 512 kita boleh menerapkan 3 kelompok nombor yang sama. Dan ini mengesahkan bahawa 512 adalah kuasa 3 sempurna. Jadi untuk soalan 5A ni kita buktikan melalui kaedah perfaktoran perdana pun dah boleh dikira sebagai jalan kerja. Buktikan. Kita teruskan dengan soalan 5B. Fong Yi juga menyatakan bahawa statement kedua Fong Yi menyatakan 512 adalah bukan kuasa 2 sempurna. Jelaskan sebab Fong Yi berkata sedemikian. Kalau tadi kita dah buktikan menggunakan kaedah perfaktoran perdana. Sekarang ni kita gunakan kaedah yang sama. Yang tadi 5A. Sekarang kita buat pada 5B. 512 ni dikatakan bukan kuasa 2 sempurna. Kita ambil nombor 512 ni. Ini nombor kita. Bila kuasa 2 sempurna, mestilah pecahkan kepada 2 nombor biasanya. So dekat sini kita main CP sikit. 512. Kita buat anggaran. 512 ni duduk di antara nombor mana dengan nombor mana? Kalau 21, 22, 21 kuasa 2, 22 kuasa 2. So kalau 21 kuasa 2 nilai dia 441. Kalau 22 pula, 22 kuasa 2 nilai dia 484. Pun tak kena juga. So kalau 23 kuasa 2 529. Pun jauh juga. So dia di antara 22 dengan 23. Tapi takkanlah kuasa dia sempurna nak darab dengan nombor puluhan kan. Jadi sekarang ni kita cuba dan jaya. So 512, katakanlah 512 kita bahagikan dengan 16. So bagi 16 dapat integer juga, dapat nombor bulat. So kita ambil dua nombor ni. Kita ambil nombor 32 dengan 16. Kita cuba lagi sekali. 32 darab 16. Dapat 512. So 32 dan 16 ni adalah produk dua nombor bila darabkan dapat 512. Sekarang ni kita pecahkan lagi 32 dengan 16 ni. Apa darab apa dapat 32. So kita pecahkan 8 darab 4. Bagi 16 ni pula adalah 4 darab 4. So kita pecahkan lagi. Pecahkan lagi. 4 ni kita akan dapat 2 darab 2. 4 di sini kita akan dapat 2 darab 2. 4 yang dekat 32 ni pula bila kita pecahkan kita akan dapat 2 darab 2. Yang di sini kita dapat 8 kan. 8 bila kita pecahkan kita akan dapat 2 darab 2 darab 2. Sekarang perhatikan betul-betul. Ni kumpulan nombor yang kedua. Ni kumpulan nombor yang pertama. Sekarang ni cikgu nak kita teliti. Bagi kumpulan nombor yang pertama ada berapa angka 2? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bagi kelompok yang kedua kita ada 1, 2, 3, 4 sahaja. Ni ada 5 nombor. Yang ni ada 4 sahaja nombor. So bila dapat macam ni maksudnya dia tak memenuhi syarat bagi kuasa 2 sempurna. So kita boleh katakan jalan kerja yang kita buat ni dah menunjukkan yang 512 bukan kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna.